Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan tengok sejarah tingkatan 3 iaitu bab 8, kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu menangani cabaran Barat. 8.1 reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan Barat. Tengok macam mana protokol sempadan Perjanjian Bangkok telah memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara. Perjanjian Bangkok pada tahun 1909 telah memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara. British dan Siam mementingkan kedudukan pengaruh masing-masing dalam membuat perubahan sempadan tanpa mengambil kira soal kebudayaan, geografi, etnik dan agama penduduk tempatan. Berdasarkan protokol sempadan Perjanjian Bangkok, British dan Siam telah bersetuju menjadikan Legeh dan lembah sungai sebagai pembahagian atau garis sempadan. Peta ini menunjukkan wilayah dan pulau yang menjadi milik Siam dan naungan British berdasarkan protokol sempadan Perjanjian Bangkok 1909. Protokol sempadan Perjanjian Bangkok 1909 di mana garis sempadan berdasarkan Legeh dan lembah sungai. Bermula dari utara muara Sungai Perlis di sebelah barat, berakhir di muara Kuala Tabal di sebelah timur. Seterusnya, Pulau Langkawi dan pulau-pulau di bahagian selat menjadi kepunyaan British. Pulau Terutau dan pulau-pulau di bahagian utara menjadi milik Siam. Tengok gambar di sebelah iaitu merupakan upacara menanda sempadan baru wilayah Siam dan British selepas Perjanjian Bangkok 1909. Seterusnya kita tengok reaksi pemerintah negeri Perlis, di mana Perlis kehilangan wilayah Pujoh yang terletak di sebelah utara Sungai Perlis kepada Siam. Tindakan Siam mengambil wilayah Pujoh dan dimasukkan ke dalam wilayah Setul dibatalkan oleh Raja Said Alwi Jamalullah. Wilayah Pujoh sepatutnya menjadi sebahagian daripada Perlis. Ini kerana sebelum itu Kerajaan Perlis mentadbir Pujoh melalui penghulu Kuala Perlis. Seterusnya kita tengok reaksi pemerintah Kedah di mana Sultan Abdul Hamid Halim Shah berasa tersinggung kerana tidak dibawa berunding. Kedah kehilangan wilayah Sadau, Setul, Pulau Terutau, Hutang dan pulau-pulau sekitarnya kepada Siam. Baginda menegaskan sempadan baru di antara Kedah dan Siam harus ditentukan mengikut kriteria sempadan yang sedia ada. Baginda berasa murka sehingga menyatakan tidak akan memaafkan pihak yang menjual negeri Kedah seperti menjual seekor kerbau. Seterusnya kita tengok reaksi pemerintah Terengganu di mana Sultan Zainal Abidin III mengecam tindakan Siam menyerahkan Terengganu kepada British tanpa pengetahuan Baginda dan mempertahankan kedaulatan negeri. Baginda menekankan bahawa Siam tidak mempunyai sebarang hak ke atas Terengganu. Baginda menyatakan bahawa penghantaran bunga emas merupakan tanda persahabatan, bukan menandakan Terengganu adalah jajahan Siam. Pada 24 Mei 1909, Baginda mengemukakan bantahan kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat. Kita tengok pula reaksi pemerintah Kelantan, mana J. S. Manson dan wakil Siam datang ke Kota Baru menghadap Sultan Muhammad Keempat untuk memaklumkan persetujuan di antara Siam dengan British melalui Perjanjian Bangkok 1909. Sultan Muhammad Keempat menolak perjanjian tersebut. Baginda kecewa dengan tindakan British menyerahkan wilayah Tabal kepada Siam, iaitu daerah di Kelantan yang dihuni kira-kira 15,000 orang Melayu. Kita tengok peta ini pula, di mana peta ini menunjukkan sempadan di antara Kelantan dan Siam selepas Perjanjian Bangkok 1909, di mana Sungai Golok dijadikan sempadan antarabangsa menyebabkan British menyerahkan wilayah Tabal kepada Siam. Sebahagian besar penduduk Tabal berhijrah ke Kelantan kerana tidak mahu berada di bawah pemerintahan Siam.
Kita tengok macam mana kebijaksanaan pemerintah Johor telah menyekat kemarahan British di mana kewibawaan Temenggung Daeng Ibrahim. Beliau peka terhadap rancangan British ingin menguasai Johor dan perairan Selat Melaka. Beliau telah berusaha membina jati diri sebagai pemerintah yang berdaulat. Kebijaksanaan pemerintah Johor sememangnya telah menyekat kemarahan British di mana telah menjamin keselamatan perairan, mengasaskan Bandar Iskandar Puteri, memodenkan pentadbiran negeri, mengeksploitasi hasil hutan dan memperkenalkan sistem kancu. Menjamin keselamatan perairan di mana perairan Johor dan Singapura dipastikan selamat untuk perdagangan. Ratu Victoria menghadiahkan pedang emas sebagai menghargai jasa beliau mewujudkan keamanan perairan. Mengasaskan Bandar Iskandar Puteri di mana pusat pentadbiran Johor dipindahkan dari Teluk Pelanga Singapura ke Tanjung Puteri untuk mengelakkan tekanan British di negeri-negeri selat yang juga berpusat di Singapura. Tanjung Puteri diisytiharkan sebagai ibu negeri Johor dan dinamakan Bandar Iskandar Puteri. Seterusnya kita tengok bagaimana memodenkan pentadbiran negeri, iaitu telah mempelopori birokrasi moden. Kemudian sistem tradisional diperkukuh dengan unsur baru dan barat ke dalam sistem pentadbiran seperti pendidikan moden. Dan kita tengok mengeksploitasi hasil hutan di mana mengeluarkan hasil hutan untuk dijual kepada pedagang British terutama getah perca. Perdagangan getah perca menguntungkan sehingga Temenggung mengisytiharkannya sebagai monopoli Johor. Perkenalkan sistem kancu di mana kemasukan orang Cina digalakkan untuk mengusahakan tanaman gambir dan lada hitam. Pada tahun 1860-an, Johor menjadi pengeluar gambir dan lada hitam yang terkemuka di alam Melayu. Pada 1 Januari 1866, Bandar Iskandar Puteri diberi nama baru iaitu Johor Baru oleh Sultan Abu Bakar. Seterusnya kita tengok ketepatan kancu pada tahun 1859. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.